Jadi cakap you je lah. Kalau tidak, maka dia akan back balik kepada screen tadi. Kalau ya, maka kita pun budak dah keluar kan, dan memang dia keluar. So kita pun klik dia dan kita tunggu sekejap prosesnya sehinggalah keluar pop-up message kata ya, budak ni dah berjaya tamat transisi. Button ni tak ada lagi atau saya tak boleh tunjukkan kalau sebenarnya bila dekat sini, tuan-tuan dan kena, biasanya dia punya pusing-pusing tu dia tak boleh dekat tengah-tengah ni. Ada pusing-pusing tu dekat tab. Kita tengok nanti kalau kita boleh buat sesuatu supaya nampak kan. Sebab kadang-kadang dia tak nampak yang pusing-pusing yang progress tu, orang tak boleh tak jadi apa-apa. So dia klik lagi. Lepas tu mula apa, sistem pun hang. Apa kita cuba lah nanti kita minta bantuan program kita tengok supaya lebih visible lah kepada user. So jadi yang proses tadi, proses penaburan sedar pelajar pada tamat transisi telah berjaya. So kita klik OK. Okay, bila kita klik OK, jadi tuan-tuan dan puan nampak dekat sini perbezaannya bagi kelas yang telah pun tamat transisi dia akan berwarna. Jadi yang lain tu masih lagi belum lagi lah, dan kita akan ulang benda yang sama sehinggalah selesai. Kalau ikut benda ni sekejap sajalah, kurang 1 jam sebenarnya. Cumanya kita belum lagi buat stress test. Kalau ramai-ramai masuk di channel ni, insyaAllah kita akan buat stress test dulu berapa tu. Kata masa tu orang masuk ramai-ramai dia akan jadi jam dan sebagainya. Kita akan maklumkan kemudian pada Cik Isna Okey, setakat ni itu adalah proses ataupun fungsi tamat transisi. Saya buka kepada seorang soalan. Okey dah. Kita langkah sini ialah selesaikan sampai habis lah. Ada soalan? Kalau tak? Okey. Ini contoh tamat transisi lah. Okey, kalau cikgu kita buka sekarang kalau cikgu ada modul institusi, cikgu buka, peranan dia cikgu ambil institusi. Bila klik pada button kurikulum extra ni, dia tak ada button untuk tamat transisi. Button ni akan muncul pada 9 Februari. 9 Februari dalam hari Sabtu. Saya tak pastilah kalau dia muncul lah. Tapi dia tak ada. Jadi saya akan terangkan cikgu dululah bagaimana prosedur dia. Macam itulah, cikgu buka ID ni, cikgu buka dekat modul institusi. Bukakan peranan cikgu sebagai pengesah institusi. Kemudian tekan klik kurikulum ekstra kurikulum. Cikgu klik ada button tamat transisi. Button tamat transisi. Bila keluar tamat transisi, barulah keluar layout untuk untuk tamat transisi. Jadi cikgu kena klik setiap kelas tu, cikgu kena buat setiap kelas. Dia tak boleh buat semua. Dia kena buat satu. Kalau cikgu ada 5 kelas lah buat. Dan bila selesai, dia akan jadi warna pink. Bila selesai, dia akan jadi warna pink. Maksudnya pelajar sekelas tu dah buat tamat transisi. Maksudnya pelajar ni dah tamat sekolah lah, dan data dia boleh ambil ke sekolah menengah. Kalau prasekolah, data dia ni boleh ambil ke sekolah tahun 1 lah, sekolah rendah tahun 1. Jadi akhirnya cikgu kena klikkan semua kelas ni sampai jadi warna pink. Okey, boleh tak ni? Tamat transisi. Ada pertanyaan tak? Boleh tak ada masalah lah. Boleh. Okey. Kalau cikgu tak nak buat, cikgu boleh arahkan guru data. Biasanya guru data ni peranan semua dia ada. Dia lebih maklum lah. Tapi tamat transisi ni adalah dia perkara baru. Baru tahun ni diwujudkan button ni. Jadi mungkin dia agak keliru lah kalau button ni ada. Jadi cikgu boleh terangkan dia. Okey, ni untuk tamat transisi. Jadi saya pergi semula. Yang kedua adalah berkaitan dengan
kedua adalah berkaitan dengan naik kelas naik kelas. Manual. Baik. Sorry. Okey. Yang kedua, okey, tugasan yang sebelum cuti ni, okey, sebelum naik sekolah ni adalah fungsi naik kelas. Okey. Fungsi naik kelas ni maksud dia kalau pelajar tu adalah tahun 1, untuk sesi persekolahan akan datang ni dia akan naik ke tahun 2. Okey, data tu dia akan import daripada tahun 1 lah, tahun 2 ni dia akan import data daripada tahun 1. Kalau tahun 3 dia akan ambil data daripada tahun 2. Tahun 6, tahun 2024 ni dia akan ambil data daripada tahun 5. Jadi kalau cikgu tak buat fungsi naik kelas ni, jadi data untuk tahun sekarang ni tak ada, kosong. Jadi kalau tak buat, kena buat manual lah, kena buat type sesuatu nama. Jadi sekarang ni data ni agak sukar lah cikgu. Dulu kita ada APDM, jadi kita boleh gunakan data APDM. Tapi sekarang ni data APDM dah tak ada. So guna dapat maklumat pelajar semua dah susah. Jadi agak ni lah. So memang kena ambil daripada IDMI saja. Okey. Okey, naik kelas ni tujuan dia adalah untuk naik sekolah lah. Ini analisis naik kelas ni PPD punya ya. Ada satu lagi ni. Nanti saya cikgu manual dia. Okay, untuk naik kelas ni pentadbir, peranan dia adalah pentadbir pengurusan kelas ataupun pengesah institusi. Okay, saya stop sharing. Okey, untuk fungsi naik kelas ni saya ulang balik. Peranan dia siapa? Peranan dia adalah pentadbir pengurusan kelas ataupun boleh juga kepada pengesah institusi. Okey, pentadbir pengurusan kelas ataupun pengesah institusi pun boleh juga. Okey, tujuan dia apa? Fungsi naik kelas ni tujuan dia adalah untuk salin keseluruhan tahun. Okey, sama ada semua tingkatan naik ke tingkatan yang asal ni naik terus ataupun tingkatan yang lama naik ke tingkatan baru. Okey, sesi persekolahan sebelum kepada tingkatan sesi persekolahan seterusnya. Okey, ini adalah modul yang saya akan bagi nanti. Cikgu boleh rujuk kemudian lah nanti saya akan bagikan. Okey, tapi yang untuk penerangan ringkas, okey, saya sama button ni tak ada lagi cikgu. Kalau cikgu yang suruh saya buat sekarang tak ada sebab button ni belum wujud lagi. Jadi saya akan bagi tahu cikgu button ni dijalankan ya. Okey, seterusnya pun kita boleh tunjukkan benda proses naik kelas. Ini untuk naik kelas Ada lagi soalan, kita akan buka lagi video supaya kita cepat sikit. Baik, saya sambung lagi dengan fungsi naik kelas. Kalau cikgu boleh buat full screen takut tak nampak tu sebab saya pakai laptop. Kalau tadi fungsi tamat institusi ini boleh dilaksanakan oleh pengesah institusi, dan untuk naik kelas boleh juga pengesah institusi ini nak buat. Maksudnya peranan turut diberi kepada pengesah institusi. Tapi biasanya tidak akan minta satu lagi peranan, iaitu pentadbir pengurusan kelas yang akan laksanakan fungsi naik kelas. Okey, saya klik pada peranan pentadbir pengurusan kelas.
Okey, kemudian sebelah kiri dia macam biasa, kurikulum, pengurusan kelas, kemudian klik senang kelas. Tadi ada yang bertanya, klik nama ke klik bilangan ada camat dan sisi, sama je ni sebenarnya, ya. Kalau kita klik pada nama tu, dia hanya paparkan senarai kalau dekat nombor tu. Baik, sambung okey, baik. Kalau macam ni, sebenarnya naik kelas ni fungsi apa yang berlaku tuan-tuan dan puan? Fungsi naik kelas tu maksudnya kita salin kelas yang tahun lepas bawa ke tahun ni. Tapi nama fungsi tu fungsi naik kelas. Cuma dekat sini kita nak bagi user lebih faham, maksudnya kita nak salin tahun yang lepas tu bawa ke tahun semasa. Saya tunjukkan contoh macam untuk yang ni dekat skrin tuan-tuan dan puan, dia tak nampak lagi, dia akan nampak yang maju. Sebab ini macam bila dah buka saja penggal baru, iaitu pada 9 Mac takvim kan, 10 atau 11 Mac, barulah skrin ni dia akan terpapar kepada tuan-tuan dan puan. Tapi skrin ni terpapar pun tak boleh buat apa sebab ni nanti button ni yang tidak akan dipaparkan lagi selagi sesi ataupun pentaksiran, DVD, DASK tak selesai. Okey. Baik, saya tunjukkan contoh yang kita nak buat salin tahun ni. Ini adalah sesi, katakanlah dia adalah sesi baru katakanlah yang lepas adalah sesi 2022-2023. Sesi yang baru adalah 2023-2024. So kalau kita nak tengok sesi yang lepas ni ialah macam ni yang dirawatkan waktu sisa dipergunakan hal lebih sambil aktif daripada skepul. Okay, ada yang sedang membuka ni ke? Minta tuan-tuan dan puan tutup mic ya. Sebab kita dengar ada macam conference yang lain. Baik, so ini adalah sesi yang lepas. Sesi yang lepas 2022-2023. Katakanlah sesi yang nak datang ni adalah sesi 2023-2024. Okay, so kita sekarang nak naikkan diorang semua ni ke kelas yang baru. Contoh kita tengok, ambil satu kelas, saya akan ambil yang ni bila naik kelas dia akan naik semua ya tuan-tuan dan puan. So saya kata kita ambil tahun 1 Anggerik, dia ada 27 orang Baik, contohnya macam tahun 1 ada 303 murid dan juga ada 9 kelas. So untuk naik kelas, nanti semasa takvim ataupun sesi ni dia akan secara automatik lah akan dipaparkan mengikut takvim yang telah disetkan. Okey, jadi proses ni hanya simple saja, iaitu klik the button salin tahun atau tingkatan atau semester. Masuk di sini kalau sekolah dia tahun lah, kalau sekolah menengah tingkatan, kalau polis vocational ataupun Brayu semester. So kita klik salin tahun ataupun tingkatan semester. Okey. Dan saya klik tak kena. Oh, tak bahaya. Okey. Baik, bila kita klik dekat button tu, so dia akan tanya, bagi perhatian, proses salin tahun atau tingkatan ini akan menyalin keseluruhan kelas dari sesi atau tahap sekolah sebelum untuk digunakan pada sesi persekolahan yang seterusnya, iaitu yang semasa lah. Adakah anda pasti untuk menggunakan proses? Ya, kita klik ya. So bila kita klik ya, nanti semua data yang 1, 2, 3, 4, 5 tu dia akan terus naik. Darjah 1 semua akan naik 2, darjah 2 naik 3, 3 naik 4, 4 naik 5 dan seterusnya. Bila saya klik ya, dia akan ambil proses sikit lah bergantung kepada bilangan kelas yang ada di sekolah tersebut. So yang ni dia punya progress dia. Okay, sekejap sahaja. So senarai kelas berjaya disalin. Klik OK. Okay, apabila siap saja proses tu, ada beberapa lagi proses ataupun step yang perlu dilaksanakan oleh pentadbir pengurusan kelas, iaitu dia kena set balik lah siapa cikgu kelas tu. Okay, sebab bila dah bertukar kan, ini adalah proses biasa yang dah pernah di sekolah dah buat benda ni, dia dah biasa. Cuma saya tunjuk balik prosesnya. Bila dah naik kelas
yang tadi tu hanya satu klik saja. Kemudian proses untuk tetapan kelas macam biasa tadi. Klik upgrade. Okey, kita kena set dulu program, program aliran kelas perdana atau akademi. So dia ada bidangan yang ni beroperasi 20 Mac dan kita setkan siapa nama cikgu. Kalau namanya Abdul Wahid dan kita klik simpan. Ini benda ni pentadbir urusan kelas dah biasa buat lah, dia dah buat. Ni yang proses yang dah selalu yang dah pernah dilaksanakan dalam kali ni. So klik OK. Di mana kelas yang dah pun dibuat tetapan kelas, maka dia akan berwarna pink. So akan ada banyak lagi lah proses dekat sini. Selepas kita dah klik nama Anggrek tadi, kita dah buat tetapan kelas, apa cikgu dia, apa dia punya program semua. So kita klik kepada bilangan murid pula untuk masukkan pelajar yang daripada darjah 1 tu dia akan masuk darjah 2. Okey. Contohnya kita ambil daripada tadi kelas Anggrek kan? Okey. Ni Anggrek tadi darjah 1 kat sini. So katakanlah dia nak pindahkan semuanya ke darjah 2 Anggrek. So, kita klik je logo bilangan murid yang kosong tu. Kemudian kita pilih di sini ambil di 1 Anggrek. Maksudnya ini adalah pelajar daripada darjah 1 yang sebelum. So, kita klik kat sini. Bila kita klik darjah 1 Anggrek, okay, maka semua pelajar akan terpapar. Bila tengok dekat sini, tengok yang bawah, paparan dari 1 hingga 10 dari 27. Maksudnya ada 27 rekod lah. Okey, kalau 27 rekod, tuan-tuan dan puan, ini juga cikgu pun dah biasa ni. Kita ambil paparan kepada 50 rekod terus supaya nampak semua. Okey, jadi semua boleh nampak lah. Kenapa kita hadkan view ni tuan-tuan dan puan? Untuk mengelakkan pelaku kita panggil nama sangat kan. Sebab bila ramai-ramai tu dia akan jadi ambil masa untuk paparkan. So dekat sini, bila kita dah dapat senarai namanya, semua akan masuk penetapan kelas, automatik dia akan jadi di 2 Anggrek. Tadi di 1 kan? So, pelajar yang ada di darjah 1 akan pergi ke darjah 2. Jadi kita klik kotak kecil ni, check all. Kemudian, kita klik tetapan kelas. Dan message box akan dipaparkan, adakah anda pasti membuat tetapan ini? Ya. Jadi, daripada kosong kelas Anggrek tadi tu, maka akan adalah seramai 28 pelajar dekat Anggrek. 27. Enggak Ya, 27 murid. So, selesai untuk proses naik kelas dan juga proses naik kelas tadi yang simple tadi tu lah, yang hanya satu klik saja. Tapi proses tetapan yang ini adalah proses biasa yang pernah dilakukan di sekolah. Base untuk penyertaan ataupun fungsi naik kelas. Okay, ada soalan? Dan boleh teruskanlah dengan yang seterusnya. Ini pentadbir urusan kelas yang akan laksanakan benda ni. Okay. Okey. Cikgu ini kalau dia daripada 1 Anggrek kepada 2 Anggrek lah dan naik kelas, cikgu boleh klik button yang ini untuk check out ni semua ni, dan dia akan terus transfer ke kelas 2 Anggrek lah. Dan kelas, kalau katalah Ahmad Fakhruddin ni, dia kelas lain, 2 Mawar. Okay? Jadi cikgu boleh klik dekat button ni, button untuk di 2 Anggrek ni, cikgu boleh pilih tetapan kelas dia. Okay? 2 Mawar. Ataupun Ahmad Aziz, 2 Gardenia. Okay, boleh klik. Dia pilih. Sebab biasanya tingkatan 1, tingkatan 2 dah swimming class kan. Jadi dia akan ada pilihan kelas yang lain. Jadi boleh tukar. Bila tukar semua ni, barulah cikgu klikkan button ni, kemudian tekan save lah, simpan, dan dia akan pindahkan semua pelajar-pelajar yang kelas lain tu ke kelas yang mereka dapat lah. Okay? Ini untuk tetapan murid. Jadi saya untuk hari ini, untuk tetapan murid dan juga tetapan kelas dan juga tamat transisi saja. Okey, kalau cikgu tengok sini, okay, kata adalah button tahun 1 ni, dia tak ada button sini, kosong ni, maksud dia akan ada daripada sekolah lama dia tak buat tamat transisi. Kalau
301 lah, ada yang tak tamat transisi. Ini button ni tak akan keluar. Okey. Bila dia keluar pada bila nanti bila dah ada pengesahan pendapatan nanti, bila kami buat nanti pengesahan pendapatan, okey. Dia akan janakan semua pelajar ke dalam kelas masing-masing. Okey, dia akan janakan pelajar ke kelas masing-masing. Jadi button untuk tahun 1 ni dia akan barulah dia akan keluar. Sekarang ni tak keluar sebab kita belum jana nama pelajar tersebut ke sekolah cikgu masing-masing. Okey, macam siapa yang mohon dalam tahun 1 tahun ni yang dah mohon belum buat pengesahan, dia dah buat pengesahan. Langkah yang terakhir adalah penjanaan. Penjanaan tu hanya dibuat oleh PPD saja. Okey, PPD bila dia dah settle semua, kita buat janaan, barulah button tahun 1 ni akan keluar. Okey, itu sebab button ni tak keluar lagi, sebabnya kita nak tunggu markah-markah PHSK, markah-markah PBD, markah-markah WASA semua telah dimasukkan ke dalam modul institusi ni, barulah kita boleh keluarkan button yang tersebut ni. Okey. Jadi tamat transisi dengan naik kelas ni, button ni belum keluar. Tapi kalau dah keluar, saya akan maklumkan pada cikgu dari masa ke semasa lah. Okey. Kalau dia dah keluar, kita akan maklumkan pada cikgu, terutamanya JPTM, untuk mengambil tindakan lanjut lah. Okey. Dan button untuk naik kelas dan tamat transisi ni sebenarnya dipantau oleh jabatan. Jabatan pantau daripada dia boleh nampak daerah kita dah siap belum daripada atasan lah. Okey. Kat situ dia dah boleh nampak. Okey, tapi bila button dah keluar nanti saya akan maklumkan. Tapi yang mungkin, yang pasti button akan keluar semasa cuti persekolahan. Okey. Jadi kalau ada taklimat berkaitan dengan tamat transisi dan naik sekolah pada waktu sekolah, harap cikgu jangan marah lah sebab saya ambil sedikit masa cikgu untuk settlekan prosedur ni lah sebelum naik persekolahan lah supaya naik persekolahan nanti tahun 2024 semua pelajar-pelajar cikgu dapat berlangsung dengan baik. Okey, berlangsung dalam keadaan yang baik. Okey, saya rasa untuk hari ini itu saja penerangan saya mengenai penempatan pelajar tingkat 1. Okey, bermula pada borang cetakan sehinggalah ke UPLBM dan juga transisi naik kelas, okey, untuk modul institusi. Okey, ini modul naik transisi ni nanti kalau button dah keluar, mungkin saya akan buat satu lagi kelas, satu lagi bengkel untuk buat sama-sama lah. Kita buat serentak. Okey, bila kita buat serentak, nanti masing-masing terus siap lah kan, tak payah nak fikir macam nak buat ni. Kadang-kadang dia ada termiss maklumat, jadi kita akan buat sama-sama lah. Okey, untuk okey, sedikit penerangan tentang rumusan tadi. Okey, ini untuk hal-hal lain. Bagi makluman tadi, ada cikgu pertanyaan tadi, kalau ada pertukaran dalam daerah ataupun luar kawasan, saya nak maklumkan sekali lagi, surat pertukaran murid kalau dia masih dalam tempoh 2 minggu waktu persekolahan, okey, dalam tempoh 2 minggu kita boleh gunakan surat tu bawa ke daerah lain ataupun bawa ke negeri lain. Okey, 2 minggu saja. Selepas 2 minggu, okey, pelajar tu akan gunakan borang PUA 275. Okey, ataupun cikgu kena gunakan borang EPMJ. Siapa yang buat EPMJ tu? Sekolah menengah asal. Contohnya kalau Sedaha dia nak pergi ke Pahang, dia nak pergi ke Johor Bahru, okey, Sedaha yang akan buat borang PUA 275 tu selepas 2 minggu. Tapi sebelum 2 minggu ada minta, sebelum 2 minggu boleh gunakan borang tersebut. Okey, boleh gunakan borang tersebut untuk perpindahan. Okey. Okey.
Surat tawaran penempatan murid kelas 1 kalau peralihan PKI sah sehingga 2 minggu persekolahan saja sehingga 21 Mac 2024. Okey. Kemudian kalau pertukaran murid antara daerah dalam masa 2 minggu guna surat tawaran pendapatan sebelum 21 Mac, ini tadi Kalau selepas 21 Mac menggunakan PUA. Kalau antara negeri pula, antara negeri murid keluar negeri Johor melalui PUA 275 sekolah menengah yang ditempatkan. Murid masuk negeri Johor dalam masa 2 minggu guna borang surat tawaran sebelum maklum tadi silap kalau untuk untuk keluar daerah Johor, kita gunakan borang PUA 275 kalau luar daerah Johor. Kalau masuk dalam negeri Johor, dari Pahang masuk ke Johor, dia hanya valid 2 minggu sahaja. Kalau selepas tu dia guna PUA 275. Kalau tiada surat tawaran, pelajar tersebut akan gunakan borang ASBS lah untuk murid yang tiada dokumen PUA. Okey. Ini untuk hal-hal lain, isu yang berkaitan dengan pertukaran murid. Ada apa-apa respon tak daripada GPKM untuk pertukaran kali ini? KA ada masalah ke? KA? Cikgu Sorenda, KA macam mana? Pelajar-pelajar dapat ke tak? Untuk makluman KA, kita ada 4 buah sekolah yang ada KA, iaitu satu sekolah Dato' Muhammad Yunus Sulaiman, dan yang kedua adalah SMK Kukuh, Sri Kukuh, ketiga adalah sekolah SMK Sri Tanjung, dan yang keempat adalah sekolah SMK Datuk Pengabaran. Ada kuota penempatan yang diperlukan sekolah tersebut lah. Sekolah Datuk ada 120 calon untuk KA, sekolah Datuk Yunus, sekolah Kukuh masing-masing satu kelas lah dalam 35 calon. Jadi kalau pelajar tersebut dia mohon KA, saya dah bagi link semalam pada grup HAM bagi pelajar-pelajar yang mohon KA. Sekiranya mereka dapat penempatan tersebut, maklumkan kepada mereka untuk terima pengesahan. Saya rasa saya tak masuk lagi dia punya laman web tu. Saya rasa mungkin dia suruh ada button pengesahan, ataupun kalau tak ada button pengesahan, suruh pelajar tersebut maklumkan pada sekolah tentang mereka terima tawaran ke sekolah tersebut. Kalau pelajar tersebut terima KA sekolah Sri Tanjung, maklumkan ke sekolah Sri Tanjung, kami terima tawaran KA sekolah Sri Tanjung. Kemudian kalau dia dapat ID ni, dia dapat ke sekolah Air Baloi, jadi maklumkan pada sekolah Air Baloi pula bahawa mereka tolak ke sekolah Air Baloi kerana mereka terima KA ke sekolah Sri Tanjung. Maklum ini untuk KA, PLD dan juga DTC. Sebab dia pergi ke sekolah adalah menggunakan borang ataupun surat penempatan yang lain. Ada yang surat penempatan yang berbeza. Jadi dia kena maklumkan juga, dia pergi dan terima sekolah yang baru, dan sekolah yang ditolak pun dia kena maklumkan juga. Dua-dua kena maklumkan juga supaya kita dapat data pelajar sebelum naik sekolah lah. Ini untuk pelajar-pelajar yang dapat tawaran KA. Jika tak dapat tawaran KA, jika tak dapat, akan ada button untuk rayuan. Akan ada button untuk rayuan ke KA pada alamat yang saya bagi semalam. Dalam alamat tu pun ada button rayuan. Jadi cikgu boleh arahkan, boleh bagi tahu pelajar bahawa ada button rayuan, mereka boleh mohon di situ. Boleh tengok sehingga besok. Jika tiada button tersebut, cikgu boleh suruh mereka pergi minta manual rayuan. Hantarkan borang kepada guru kelas hantarkan nanti kepada PPD. Nanti kami akan rujuk kepada borang rayuan manual lah. Jika button rayuan dekat link yang saya bagi semalam tu tak keluar,
kalau tak keluar. Kalau tak keluar juga sehingga besok, cikgu boleh pakai borang manual. Manual tu nanti saya akan bagi pada cikgu surat rayuan manual tu, dan pastikan cikgu printkan borang manual rayuan tu dalam warna pink juga. Okey? Untuk mohon rayuan. Okey? Jadi makluman kepada semua cikgu juga, kalau ada rayuan printkanlah borang pink supaya kita nampak pelajar tersebut merayu untuk pindah ke sekolah lain. Okey? Jadi itu saja daripada saya. Saya rasa tak ada lagi. Nanti kita ada meeting dengan sekolah menengah 13 Mac nanti. Saya rasa 13 Mac saya tu. 13 Mac Rabu ini 13 Mac dia punya ni, dia punya periksa. Kita meeting dia. Saya lupa lah juga. Nanti saya beritahu lah bila tarikh dia. Tapi yang untuk UPLDM di 13 Mac dah bermula untuk peperiksaan menduduki pengesanan literasi bahasa Melayu. Okey, setakat ni ada persoalan tak daripada cikgu-cikgu berkaitan dengan pendapatan pelajar? Cikgu ini? Cikgu ini kenapa? Ada pertanyaan? Cikgu ini tanya ke? Saya tak nampak tanya KA dah dapat, asrama tidak ditawarkan. Okey, makin macam ni. Untuk KA kali ni kita sebelum ni ada tawaran ke asrama. Tapi asrama ni penawaran dia adalah terhad. Bergantung pada sekolah tertentu lah. Jadi bata untuk asrama kami tak buka. Okey, tawaran ke asrama kami tak buka. Kami serahkan kepada sekolah menengah yang tawarkan KA masing-masing. Okey. Sebab dia ada had kuota yang dilimitkan untuk sekolah asrama. Ataupun nak respon daripada cikgu Datuk, Cikgu Hidayah ada, Cikgu Hidayah? Cikgu Hidayah ada tak? Ada. Cikgu Hidayah, untuk sekolah asrama ditawarkan macam mana? Jadi setakat ni dah saya dah maklumkan bahawa daripada Ustaz Zamri kata tak ditawarkan. Jadi kita pun sedang menerima pengesahan. Jadi mana yang nak masuk asrama, dia akan pergi asrama pun kita tak sediakan asrama orang lagi. Dalam proses menyediakan orang dengan surat tawaran sekali. Dan itu akan kemudian lah, maksudnya masa terdekat ni orang belum siap lagi. Orang masuk asrama belum siap lagi. Dan akan disusuli lah dengan tawaran masuk asrama. Itu pun nak tengok kepada alamat lah. Alamat lah. Dia takut yang jauh-jauh tu ramai. Lepas tu kita bagi yang dekat dulu. Nanti tak ada tempat untuk yang jauh tu kan. Jadi Kuota untuk asrama ramai lah. Kuota untuk asrama ramai tak? 100 lebih lah. 100 lebih, tapi dia melibatkan semua tingkatan kan? Dia melibatkan semua tingkatan. Semua tingkatan. Itu saya kata. Itu yang kami dari PBD kami tak dapat data daripada sekolah asrama yang ditawarkan. Jadi kami tak boleh bagi maklumat data tersebut lah. Jadi penawaran asrama bergantung pada pihak sekolah. Kalau pihak sekolah ada peruntukan yang diberikan, kita terimalah. Okey, tapi mohon di sekolah yang sekolah yang adalah asrama masing-masing kan. Utamanya macam Datuk Yunus, Datuk Pengawal, Sri Tanjung dan Kukup pun ada asrama juga. Tapi ingat asrama masing-masing, kalau Sri Tanjung perempuan saja, kalau Kukup lelaki. Okey, Datuk Pengawal dengan Datuk Yunus lelaki dan perempuan. Okey, boleh Cikgu Aini binti Selamat nak ada tanya ke? Cikgu Aini nak tanya ke? Ada angkat tangan? Tak ada Cikgu Aini? Okey.
Cikgu Zalifah, nak tanya? Silakan. Cik Syarul, tadi Ya. saya dapat WhatsApp, dia mengatakan bahawa pengesahan pasukan belajar KA ke sekolah adalah tempoh yang ditetapkan. Jadi ada aduan dan ibu bapa memaklumkan sekolah tidak menerima pengesahan. Jadi pengesahan itu saya perlu lakukan di mana? Di ID ke? Pengesahan macam mana, Cikgu Zalifah? Dia dekat sini dia maklumkan pada saya lah bahawa data yang untuk murid-murid nak masuk ni perlu pengesahan. Saya tak tahu dekat mana saya nak sahkan tu. Itu yang saya nak tanya tu. Okey, macam ni. Data ni untuk dia dapat Sri Tanjung ke? Dia dapat SSB? Ya, Sri Tanjung. Dia dapat Sri Tanjung, okey. Tapi video dia bukan ini aduan daripada ibu bapa, bukan daripada sekolah Sri Tanjung lah. Tapi ada sekolah yang menawarkan KA tu tidak mengesahkan murid yang menerima KA di sekolah masing-masing. Jadi saya nak tanya pengesahan tu dibuat di mana? Sebab saya tak berapa tahu berkaitan ni. Jadi maka dekat mana saya nak sahkan tu? Okey, sekarang ni untuk KA dia di bawah PPG Pendidikan Islam. Jadi saya ni hanya untuk medium penyampaian saja. Okey, dan dimaklumkan tadi dengan saya dalam link yang saya dapat tu saya bagi pada KM ni, satu tu dalam link tu dia ada button rayuan dan juga button pengesahan dalam link tu. Tapi setakat yang dia beritahu hari ni, button tu belum ada lagi. Button tu belum wujud lagi. Jadi sekolah tak boleh buat pengesahan kalau button tu tak ada. Okey. Yang itu yang saya tahu tu. Ada tak platform yang boleh saya saya sahkan ke ataupun sebagainya? Kalau belum ada, maksudnya saya kena tunggu. Saya tunggu dulu. Tapi kalau ada, Ustaz nanti akan bagi aplikasi saya akan blast dalam grup lah. Okey, baik. Terima kasih, Cikgu. Link dia dekat ni si Syarul dekat dalam, bisa dah pin kan dah. Cuba tengok dekat tu, dekat WhatsApp. Okey, cadangan Cikgu Nuraini binti Tobi. Kemas kini modul institusi nanti mohon libatkan juga guru data, insya-Allah. Kita akan cuba usahakan untuk libatkan guru data dalam modul institusi. Masalahnya saya punya Google Meet ni hanya libatkan 100 orang je. Kalau lebih 100 dia dah tak muat, dia kena buat 2 kan? Google Meet. ID ni. Lebih. Boleh? Boleh. Kita cubalah nanti Cikgu Raini Okey. Itu saja. Ada apa-apa lagi soalan? Soalan terakhir? Tak ada? Cikgu Sarah mungkin Cikgu Sarah? Cik Syairul. Ya, Puan Santi. Okey, Assalamualaikum semua. Saya daripada SMK Datuk Muhammad Yunus Sulaiman. Okey, sajalah untuk info bagi semua murid sekolah rendah yang menerima tawaran ke KA di SMK Datuk Muhammad Yunus. Sekolah kami memang ada menyediakan penempatan asrama lah untuk semua pelajar, insya-Allah. Itu saja. Terima kasih. Maklum. Baik Okey, itu daripada Puan Zeti, daripada Datuk Yunus. Dia mengatakan kalau ada yang nak mohon asrama ke asrama sekolah Datuk Yunus, boleh berjumpalah dengan Puan Zeti. Okey. Okey. Itu sajalah dari saya. Puan ini angkat tangan lagi tadi. Nak cakap ke apa? Silakan Puan ini. Assalamualaikum Cik Waalaikumsalam. Ya. Ya Puan. Nak tanya yang pasal penempatan ke asrama tu, itu ibu bapa sendiri ke yang uruskan? Dia dah dapat DA, tawaran dia? Atau ada borang kita kena serah? Borang KA tu dapat belum? Borang KA dapat belum? Ni tawarannya dah dapat tawarannya. Borang tu, ibu apa tu print nanti bawa pada sekolah yang dapat, kata dah dapat ke Yunus Sulaiman, cakap dengan jumpa JPKM Puan Zeti, cakap dia kami nak mohon asrama lah. Nanti Puan Zeti akan uruskan lah. Sebab asrama ni memang sekolah yang akan uruskan nanti. Ibu apa dia lah yang pergi.
Tapi nanti Okey, maklumkan pada ibu bapa tersebut, nanti kalau dia dapat sekolah, katakanlah dapat pakanan nas, jadi kena bagi tahu sekolah pakanan nas, apa tu, dia tak lapor diri di pakanan nas sebab dapat tawaran KA Yunus Sulaiman. Okey, puan? Okey, baik. Terima kasih. Alright, itu saja saya rasa dari saya. Apa-apa kesilapan dan kekurangan saya harap dapat dimaafkan, sebab saya baru, saya tak nampak lagi macam mana prosedur dia, tapi saya rasa semua JDKM dah maklum tentang hal ini, dan saya sekali lagi ucapkan syabas tahniah kepada semua atas kerjasama yang diberikan dan semua apa tu, prosedur-prosedur yang telah dilaksanakan sebelum ni lah. Okey, jadi saya sudahi dengan Taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Salam. Terima kasih Tuan. Sama. Terima kasih semua. Nanti saya akan bagi rekod ya. Kalau ada yang tak datang hari ni, saya bagi rekod.晚鸟哈，34个人玩鸟啊。